ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terhormati pegawai masjid, pengurusi jawatan kuasa, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana Allah panjang lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipertemukan Ramadan untuk kita. Dan kita berada di hujung Ramadan dah. Dulu-dulu waktu Rejab kita duk berdoa, Tok Imam duk berdoa, Allah mubarik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Akhirnya sampai juga kita Ramadan. Alhamdulillah, dan hujung dah pun. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar lagi. Dah hujung dah, tak sedar. Hujung dah. Maknanya kalau dah hujung dah tu, maknanya ibadat dia macam biasa-biasa juga. Di hujung-hujung Ramadan ni patut-patut kita sama-samalah tingkatkan ibadat kita yang lebih kuat, lebih hebat lagi daripada awal-awal Ramadan gitu. Jadi kita sekarang ni di hujung-hujung Ramadan ni rata-rata orang duk sebut sebagai tentang Lailatul Qadar. Bila mana pun, hak kecil ke, hak tua ke, semua hak yang rajin beribadat tu, yang tahulah nilai puasa, nilai Ramadan ni, dia akan sebut Lailatul Qadar. Mana? Rata-rata kita tengok kain rentang pun ada, meniti, mencari Lailatul Qadar. Nak cari macam mana Lailatul Qadar? Tuan-tuan dan rahimakumullah, satu kisah yang kita dah tahu, seorang lelaki namanya Sam'un. Kan? Tuan-tuan pun dah tahu. Dan kisah ni cerita dulu-dulu lama, bukan cerita semalam, cerita dah lama, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan di dalam kitab Imam Ghazali, menceritakan tentang seorang lelaki yang namanya Sam'un, seorang pejuang mempertahankan agama Allah. Yang dia ni sentiasa duduk di atas kuda, boleh dikatakan kadang-kadang tidur atas kuda, tunggu panggilan untuk perang, dia akan pergi perang. Bulu tengkok kuda tu sentiasa basah dengan embun. Dia ni hebat. Namanya Sam'un, yang berjuang ke jalan Allah 80 tahun lebih. Dia punya perjuangan dia saja 80 tahun. Umur dia lebih panjang lah. Dia ini hidup di zaman Bani Israel. Nabi menceritakan lelaki yang bernama Sam'un ini, dia hidup di zaman dia Bani Israel yang berjuang ke jalan Allah 80 tahun lebih. Dengar kepada para sahabat kegiling kepala, ya Rasulullah, untunglah dia. Untung dia. Dan bukan sekadar dia ni seorang pejuang, dia ni kuat, gagah, hebat dia ni. Gagah perkasa. Sehingga orang-orang kafir nak tangkap dia tak boleh. Orang-orang musyrik nak tangkap dia tak boleh. Punya hebat dia. Lama-lama kisahnya, bila dah nak tangkap tak boleh, dia orang ni pergi kautim dengan isteri dia, isteri Sam'un. Kautim dengan isteri Sam'un, dia kata, puan nak ada hadiah yang besar. Mau? Siapa tak mau? Kami akan bagi hadiah tempayan emas, berisi emas. Bukan gelang emas, kan? Bukan cincin emas, bukan cincin emas belah rotan ni. Tak, ni tempayan emas berisi emas. Apa tugas saya? Tugas puan, dia kata, waktu suami puan tidur, ikat dia. Ikat dia, bila terikat, serahkan kepada kami esok paginya, puan akan dapat setempayan emas. Tempayan emas berisi emas. Oh, mau. Kan? Orang perempuan sebut emas, kan? Tengah tidur mungkin, emas. Kalau orang perempuan tak mau emas tu bukan perempuan lah tu. Lalu isteri pun okey, setuju. Maka ketika suaminya tidur, dia pun ikat kaki, ikat tangan. Esok nak serahkan pada orang musyrik. Bila berjaga, bila waktu pagi hari, azan dilaungkan, Allahu Akbar, berkumandang azan. Dia punya kekuatan dia, bila dengar azan yang bingkas dia bangun. Dia bukan berjuang subuh tidur tak. Dia berjuang dan subuh pun bangun.
Allahu Akbar Allah. Bunyi azannya, peruk bergegar badannya. Putih tali. Bila putih tengok, tali apa ni? Dia tanya isteri dia, ni tali apa ni terikat ni? Putih. Isteri dia kata, saya saja nak try, nak test tengok abang. Depa kata abang kuat sangat. Habis tu memang ternyata abang power. Si suami pula, dia tak pantang dipuji, pantang dikipas kembang tu. Kan. Lalu tak berjaya dah. Lalu esok berjumpa dengan orang musyrik. Dia kata tak boleh nak ikat pun putus tali. Tak apa. Kalau ni dia kata kain bagi rantai. Esok pergi rantai kunci mangga. Awak mai kami bagi rantai. Tu malam pun ikat. Tak tahu rantai sebesar mana, tak tahulah. Malam tu ikat dengan rantai. Bila azan dia laungkan, serupa agak perak. Terkeluar putus. Apa rantai ni? Saja test tengok abang power macam mana. Habis tu memang power. Kan? Memang power. Putus rantai tu. Dia kata lalu dia jumpa dengan orang musyrik, dia kata tak boleh. Suami saya ternyata tak boleh diikat. Dia tak boleh ikat. Dia kata orang musyrik, cuba lagi. Pi tanya dia. Sebab kelemahan suami ini siapa pun tak tahu, hanya isteri saja yang tahu. Kelemahan suami hanya isteri saja yang tahu. Kelemahan isteri hanya suami saja yang tahu. Waktu kita dalam rumah tangga tak boleh buka ni keaiban masing-masing kan. Sebab keaiban rumah tangga kita, si isteri atau suami yang bongkarkan. Kalau tidak orang kampung tak tahu. Kan? Macam mana kerenah kita di rumah kita kan. Si masalah suami. Mana orang lain tahu? Hanya isteri yang tahu. Isteri bercerita ke orang, suami saya tu tak boleh pakai. Siapa yang buka? Isteri yang buka. Suami pula buka kelemahan isteri. Isteri setutup pemalas. Kain berdedam dalam bilik air, tak dibasuhnya. Siapa yang beritahu? Suami. Waktu diharamkan kita buka keaiban antara satu sama lain. Baik, jadi dia ni kata si orang musyrik tak apa, hampir risik tanya dia, apa kelemahan dia? Tak apa, susah payah kami tambah lagi satu tempayan emas lagi. Tu, 2 tempayan emas. Mau tak? Mau. Tak apa, biar pergi mati suami tak apa, cari lain. Duit banyak, emas banyak kan. Maka pada hari itu dia pun sembang-sembang dekat suami, sambil-sambil duk potong kuku suami, sambil-sambil duk cabut ketiak bulu ketiak suami, tanya bang, nak tanya apa kelemahan abang? Di mana kelemahan abang? Sebab tiap manusia ada kelemahan dah. Abang punya kelemahan apa? Saya ni saya tahu lah kat isteri. Kat isteri nak siapa? Nak sembang dengan siapa lagi? Sembang dengan isteri ya. Dia kata kelemahan abang pada janggut abang. Ni janggut dia. Punya janggut dia ni panjang. Dia sanggui seketui sini janggut dia. Dia panjang dia sampai ke kaki lebih. Janggut tu dia kata kalau pusing puntai-puntai badan abang memang tak boleh gerak. Ya ke? Malam tu dia buat kerja. Si suami tidur, dia membuka janggut suami yang seketui tu, yang sanggul tu, dia buka, dia belit kaki tangan, dia pelekat kat belakang. Bila azan dilaungkan pada pagi hari, Allahu Akbar, bergegar sehingga tak boleh nak putuslah janggut, sakit, gegak, sakit. Bila sakit tak boleh nak bergegar, maka tak terbuka. Maka terikatlah dia di situ. Seronok dah. Esok diserahkan kepada orang musyrik. Bila serah pada orang musyrik, dapatlah dia ganjaran 2 tempayan emas berisi emas. Maka bila dapat kepada orang musyrik, maka dia pun dibawa, diletakkan di atas stage tinggi, lalu dihebahkan. Inilah dia seorang pejuang Islam yang akhirnya kecundang ke tangan kita. Hukumannya dipotong telinga, menjerit, sakit. Dia potong telinga. Maka terlalu sakit dia bertakbir, Allahu Akbar. Bergegar stage, tumbang. Tumbang stage punya gagah lah. Tumbang. Bila jatuh dia pun berlari, pecut, naik kuda lagi. Cerita macam cerita dulu kala. Lalu bila dah begitu, maka dia kata, dia pun hilang, pecut. Bila diceritakan kepada sahabat-sahabat, sahabat kata, hebatnya dia. Lelaki ni hebat ya Rasulullah. Untungnya dia. Sebab dia hidup umur yang panjang.
Dia perjuangan di dalam agama Allah saja 80 tahun. Kami ni ya Rasulullah 60 tahun dah mati. Ni rugi kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bacakan kepada mereka inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa-siapa yang ibadatnya bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka digandakan oleh Allah seperti mana lebih besar daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita kata Sam'un itu hebat berjuang 80 tahun lebih, tapi kalau kita beribadat tepat dengan Lailatul Qadar, kita punya ibadat lebih hebat daripada Sam'un yang 80 tahun. Walaupun umur kita pendek, tapi ibadat kita ada punya pahalanya besar. Inilah istimewanya umat Muhammad. Umat Muhammad pekerjaannya kecil, tapi untungnya besar. Perbuatannya kecil je, tapi ibadat pahalanya besar. Ibadatnya biasa-biasa, tapi pahalanya besar. Sebab tu walaupun umur kita pendek, tapi pahala kita lebih banyak. Sebab tu kalau kita tengok dan contoh yang lain, ketika di hari akhirat esok kan, yang kita sebut, kita belajar dalam kuliah kita bab mengenai dengan kelebihan membaca bismillah. Umat-umat Nabi yang lain cukup heran tu. Macam mana mereka ni bila sedekah RM1 dapat pahala untuk RM1. Umat Muhammad bila sedekah RM1 dapat pahala bukan untuk RM1, berganda-ganda. Banyak umat-umat yang lain heran, macam mana umat Muhammad bila sedekah RM1 pahala besar, umat-umat yang lain sedekah RM1 dapat pahala sikit yang biasanya. Maka rupa-rupanya umat Muhammad walaupun dia sedekah RM1 bukan sekadar RM1, dia iringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bab bismillah. Jadi makna kita nak masuk duit dalam tabung kan kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana oleh kerana kita iring dengan bismillah itu, pahala yang RM1 itu berganda-ganda yang tak terhitung. Berbeza dengan umat-umat yang lain, hanya sedekah dapat pahala untuk RM1 je. Jadi sebab tu keistimewaan umat Muhammad ni, pekerjaannya biasa saja tapi pahalanya besar. Jadi termasuklah juga siapa-siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka hari ini kita duk cari Lailatul Qadar, duk cari Lailatul Qadar. Kata-kata orang sebut macam mana? Jumpa dah Lailatul Qadar. Tuan-tuan, siapa-siapa yang dah tua-tua, mesti ada orang muda datang. Pak Haji pernah tak jumpa Lailatul Qadar? Pak Haji kata tak pernah jumpa. Tanya ustaz, pernah jumpa tak Lailatul Qadar? Ustaz kata pun tak pernah jumpa. Nabi tahu tak bila Lailatul Qadar? Nabi pun tak tahu bilakah Lailatul Qadar. Cuma tanda-tandanya ada. Sebab tu kalau kita lihat suatu ketika Jibril turun berjumpa dengan Nabi kan. Berjumpa dengan Nabi, nak bagi tahu Nabi bilakah Lailatul Qadar. Turun jumpa Nabi, bagi tahu bilakah Lailatul Qadar. Nabi dengar Lailatul Qadar tarikhnya sekian, excited betul Nabi untuk bertemu dengan sahabat-sahabat, nak bagi tahu sahabat bila Lailatul Qadar supaya sama-sama kita berdoa dan juga beribadat. Jalan nak pergi ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan berjumpa dengan dua orang yang sedang bergaduh. Pernah kita cerita arah kot. Berjumpa dengan dua orang yang sedang bergaduh. Lalu Nabi pun berhenti meleraikan kedua-duanya. Bila meleraikan kedua-duanya, jalan terus ke masjid, sampai di muka pintu masjid, terdiam dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa terdiam? Nabi kata, tadi aku nak datang tadi. Jibril turun bagi tahu kat aku bilakah Lailatul Qadar. Aku datang untuk nak bagi tahu kamu semua tentang bila Lailatul Qadar. Bila berjumpa dengan orang yang di tengah jalan terganggu aku, maka aku lupa bilakah Lailatul Qadar. Nak menunjukkan kepada kita Lailatul Qadar tu memang ada tarikhnya, Allah dah bagi tahu dah, tapi Allah sengaja bagi Nabi lupa semula. Kenapa? Nak merahsiakan kepada kita bilakah Lailatul Qadar. Untuk apa? Supaya kita ni beribadat bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar saja, tapi kita beribadat sentiasa. Supaya kita ni beribadat sentiasa. Sebab tu bila kita cari Lailatul Qadar takkan berjumpa. Takkan jumpa. Macam mana nak jumpa? Depa nak cari pokok sujud. Mana ada pokok sujud? Tak jumpa pun. Banyak orang duk cuba kan, diikat benang kat pokok, kat benang, sini ikat, sini. Burung 4 penjuru benang. Esok putih tak benang? Takkan putih. Mana? Nak tunggu pokok sujud. Mana ada pokok sujud? Pokok sujud tu boleh berlaku lah kan. Tapi bukan semestinya pokok semestinya sujud.
Oh, kan? Dia bubuh air supaya nak tahu keras ke tidak ke. Tak keras-keras pun. Kalau keras mati habislah ikan. Kan? Jadi maknanya itu bukan cara untuk kita cari. Tapi apa yang Nabi suruh? Apa yang Nabi SAW suruh kita buat? Iyalah, beribadatlah kita di hujung-hujung Ramadan. Selepas 10 Ramadan tu kita pun beribadatlah. Perkemaskan ibadat kita. Kalau dulu kita buat ibadat juga kan. Tapi hujung-hujung Ramadan ni kita perkemaskan ibadat kita. Cuma apa yang kita nak buat? Kata-kata ustaz, kata-kata ni apa tok guru semua beritahu kita supaya kuatkan ibadat. Sememangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dia kata apa? Ramadan ni kan, ya dia kata Ramadan ni. Dia kata Ramadan ni, dia kata man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kan? Siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan redha Allah, ikhlas kepada Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa dia. Siapa yang puasa betul-betul? Puasa yang betul-betul ini puasa yang mana? Yang puasa yang macam mana? Yang ikhlasnya puasa macam mana? Puasa yang macam kita buat itulah. Tak makan, tak minum. Lepas itu jagalah anggota-anggota kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang lara. Pendek kata, mata kita jaga daripada buat maksiat, tangan kita jaga daripada buat maksiat, mulut kita jaga daripada buat maksiat. Ya. Pendek kata, seluruh anggota kita berpuasa daripada buat maksiat, makan minum kita jaga. Tak sama makan minum di waktu siang hari. Ya. Pendek kata, kalau begitulah caranya tuan-tuan, Bapak rahimakumullah. Kalau kita puasa, tidur saja kat rumah, jadilah, jadi. Puasa kita tidur, puasa tidur sampai waktu zuhur, kita bangkit, kita semayang zuhur, pergi semayang. Balik tidur sampai asar, bangkit semayang asar. Lepas tu tidur pula. Sampailah buka puasa. Adakah ini dia katakan puasa? Inilah dia katakan puasa. Senang aja, memang senang. Yang itu yang baca Quran dan sebagainya, itu tambahan. Itu zikir dan sebagainya, itu tambahan. Sedekah-sedekah, itu tambahan. Yang asasnya, jaga makan, jaga minum, dan seluruh anggota kita juga berpuasa. Lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Sebab, kalau kita keluar jalan-jalan, bimbang nanti mulut kita mengatakan orang. Mata kita tak berpuasa, kaki tangan kita tak berpuasa ke arah maksiat. Kalau tidur di rumah lebih selamat. Ini dia katakan puasa. Puasa daripada makan minum dan seluruh anggota badan juga kita berpuasa daripada melakukan maksiat. Maka apa ganjarannya? Allah hapuskan segala dosa-dosa kita yang lampau. Itu Ramadan. Itu di luar, di waktu siang hari puasa. Malam hari pula dia kata man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semua orang tahu hari ini orang pakat-pakat apa lah. Dia kata siapa-siapa yang qiyam Ramadan, bangun malam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Yang bangun malam imanan wa ihtisaban, yang kerana iman kepada Allah dan kerana ikhlas kepada Allah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Siang Allah ampun dosa sebab puasa, malam Allah ampun dosa sebab kita qiyam Ramadan. Habis nak qiyam macam mana? Yang ni yang saya nak sebut. Kan? Kadang-kadang orang sebut kita Lailatul Qadar ni nak buat apa, nak baca apa. Tuan-tuan, mulai malam ini, kita ada baki lagi beberapa malam yang kita tak tahu bilakah Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar kita tak tahu lagi. Jadi oleh sebab itu start pada malam ini, apa yang kita nak qiyam Ramadan ni yang mudah-mudahan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Saya nak beritahu tips yang minima. Bukan yang hebat-hebat. Hebat kita tak larat. Serupa saya juga. Saya pun malas macam tuan-tuan juga. Serupa. Kita serupa ya. Kita pun ada nafsu, ada perasaan yang rasa malas. Baik, apa yang kita nak buat? Yang dikatakan sebagai qiyam Ramadan, anda kata bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita akan mendapat keampunan. Apa dia kita nak buat? Sebab dia bukannya Lailatul Qadar itu masa yang pendek, dia masa yang panjang. Start dari jatuh matahari maghrib sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kesejahteraan itu sampai naiknya fajar, naik subuh kan. Jadi maknanya panjang masa itu. Jadi apa yang kita nak buat? Yang dia katakan apa tu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia panjang, bukannya sekejap, bukan seminit, bukan 2 minit macam tengok anak bulan, bukan. Tengok anak bulan masa itulah nak berdoa. Bukan, dia panjang 1 malam. Jadi maknanya mulai malam ni kita kena istiqamah beribadat setiap malam.
Mesti kena punya. Mesti kena Lailatul Qadarnya. Kita buat tiap-tiap malam. Kita bukan buat tunggu saja Lailatul Qadar, mari doa ramai-ramai. Tak. Dia kita buat setiap malam pasti kena. Macam kita pasang pukat lah tuan-tuan. Longkang sungai kecil gitu kan. Kita bubuh ni pukat tu, rentang ngam-ngam tu, terik gitu. Memang kena lah ikan kan. Kita bubuh ni bukannya sungai tu besar, sungai kecil. Kita rentang pukat gitu kan. Ngam-ngam seperti dia tebing ke sana tebing sini, kita jalan tu. Memang kena. Memang kena. Maka sebab tu kita ni nak kena buat setiap malam sampai akhirnya. Apa yang kita nak buat? Pertama sekali start pada malam esok. Ini apa yang kita dapat? Start pada malam esok, kita lepas kita buka puasa, kita sembahyang maghrib berjemaah. Anda kata yang hak perempuan buatlah di rumah berjemaah. Yang hak mari ke masjid, laki-laki itu utama sekali. Hak Nabi perintahkan seorang laki-laki sembahyang di mana azan dilaungkan, di surau atau di masjid. Marilah di masjid berjemaah ramai-ramai waktu maghrib. Lepas sembahyang maghrib, kita jangan lupa ba'diyah maghrib. Solat sunat ba'diyah maghrib. Sebab sunat ba'diyah maghrib ini sunat yang muakkad. Bila sunat muakkad, dia dekat-dekat nak jadi wajib. Kenapa jadi sunat muakkad? Sebab Nabi tak pernah tinggal. Bila Nabi tak pernah tinggal, sebab tu kita disuruh supaya buat, tapi bukan jadi wajib, dia tetap sunat. Walaupun sunat dia dekat-dekat nak jadi wajib, pahala dia besar. Yang penting pahala tu. Kalau kita nak tengok, nak compare, saya selalu sebutkan yang sunat dengan hak wajib, nilai pahala dia berapa kali ganda? 70 kali ganda. Kita buat yang wajib satu menyamai 70 yang sunat. Tu yang sunat biasa. 70 kali ganda. Kalau sunat muakkad kita buat satu menyamai 60 kali ganda daripada sunat-sunat biasa. Jadi sebab tu sunat ba'diyah maghrib jangan kita tinggal. Ba'diyah maghrib jangan kita tinggal. Lepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, okey, kita rehat sah. Lepas tu kita mai sembahyang isyak. Nak mai sembahyang isyak, start daripada esok bawa duit. Bawa duit banyak mana? Bawa banyak takkan bawa RM1. Kan apa barang RM1 kan. Kita ada RM1 tu sedekah untuk orang budak-budak sedekah. Orang tua-tua sedekah paling kurang RM10. Itu taraf saya lah. Taraf tuan-tuan yang kaya-kaya ni RM100 ke, RM200 ke. Nak kan? Duk simpan duit buat apa? Sudah tua. Dulu kita simpan duit untuk di hari tua, sekarang sudah tua. Nak simpan apa lagi? Ambil nikmat, guna, makan, lebih sedekah. Kan? Duk simpan waktu sakit, sekarang sudah sakit, 3 serangkai, 4 serangkai, simpan apa lagi? Sedekah. Wadawu mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Sedekah itu boleh mengubati penyakit. Maka kita bawa duit banyak esok, start pada esok. Bawa duit RM100 ke, RM200 ke. Tapi kalau tak ada, RM1 pun jadilah. Kalau tak ada lah kan, RM1 pun tak apa. Kalau ada banyak, bawa lah banyak. Duk simpan-simpan buat apa? Kan? Kita bawa, kita sedekah supaya dimanfaatkan untuk di hari akhirat. Baik, kita main, kita bawa duit. Lepas tu kita bawa masjid, baik, kita masukkan dalam tabung. Dan kita sembahyang isyak berjamaah. Kenapa isyak berjamaah? Di luar Ramadan pun isyak berjamaah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihannya, gandaan pahalanya, siapa yang sembahyang solat isyak berjamaah, pahala dia akan dapat seperti mana beribadat separuh malam. Itu di luar Ramadan. Siapa sembahyang isyak berjamaah, pahalanya seperti beribadat separuh malam. Separuh malam macam mana? Kita beribadat start pada pukul 7 petang sampai pukul 12 malam. 7 petang sampai 12 malam. Sanggup ke beribadat? Atikah sajadah. Berzikir. Sanggup ke? Tak sanggup kan? Tapi kita semayang berjemaah isyak, kita dapat pahala macam tu. Macam kita beribadat separuh malam. Bayang isyak berjemaah. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, lagilah digandakan berapa kali ganda? Antara 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Digandakan sampai 700 kali ganda dalam bulan Ramadan berdasarkan keikhlasan masing-masing. Siapa yang betul-betul ikhlas kerana Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah, Allah bagi kat kita gandaan 700 kali ganda untuk Ramadan. Baik, sembahyang berjemaah isyak.
Lepas sembahyang isyak berjemaah, kita sembahyang sunat ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak yang menjadi sunat muakkad ialah 2 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal. Tapi sesekali Nabi pernah buat juga 4 rakaat. Jadi 2 rakaat tu yang sunat muakkad. Yang 2 rakaat lagi tidak muakkad. Jadi nak buat 2 memang dituntutlah. Tapi siapa nak buat 4 silakan. Tapi yang muakkad ialah 2. Kenapa? Sebab muakkad ni saya kata tadi pahalanya 60 kali ganda daripada yang sunat-sunat biasa. Jadi janganlah pula ada antara kita dah faham lain lah kan. Orang yang tak faham tu, yang tak faham dia tak mari, dia tak tahu. Tu yang sayang tu yang rugi. Yang tunggu ni orang-orang biasa juga. Orang yang dah reti. Tapi tak apalah, sebagai tazkirah, sebagai peringatan kan. Jadi maknanya kadang-kadang orang ni dia sembahyang ba'diyah isyak dia tak buat, dia tunggu tarawih. Kalau kita nak compare tengok ba'diyah isyak dengan tarawih, jauh bezalah. Sembahyang tarawih itu sunat biasa, ba'diyah isyak itu sunat muakkad. Sunat muakkad 60 kali ganda daripada sunat tarawih. Tapi tak apalah. Jadi bila dah kita tahu ni, kita buatlah. Ba'diyah isyak tu utamalah kita buat juga. Buat ba'diyah isyak, lepas tu baru kita sembahyang sunat tarawih. Habis sembahyang sunat tarawih, kita buatkan sembahyang sunat witir. Ada orang juga yang tak apa nak faham, dia simpan untuk malam karang, dia simpan untuk pagi esok. Dia simpan untuk pagi esok, rugi lagi. Sebab Nabi berpesan supaya sembahyang sunat witir itu dilakukan sebelum kamu tidur. Nabi kata ke Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan solat sunat witir sebelum kamu tidur, sekurang-kurangnya 1 rakaat, karena 1 rakaat itu dapat mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Di luar Ramadan pun witir sebelum tidur, dalam Ramadan pun witir sebelum tidur. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. 1 rakaat itu dapat diampunkan oleh Allah dosa-dosa kamu. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dia kata, saya nak buat seorang-seorang, saya tak tahulah nak berdoa. Yang bukan penting dah doa tu, yang penting tu solat sunat tu. Sembahyang sunat 1 rakaat tu sekurang-kurangnya Allah dah ampun dosa kita. Tapi kalau nak berdoa, doa yang paling bagus untuk minta ampun ni, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Itulah doa yang paling utama untuk kita mohon ampun kepada Allah. Kan? Jadi kita doa sembahyang sunat sebelum kita tidur. Sayyidina Umar kata apa? Kami sembahyang sunat